Pada pagi ini kita akan bincangkan tentang kepimpinan. Kita tidak jemu-jemu juga untuk bincangkan tentang kepimpinan. Kerana kepimpinan ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sana sekiranya Allah nakkan kebaikan bagi diri seseorang, Allah lorongkan, mudahkan dia untuk memahami Islam. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan bagi satu keluarga, Allah kurniakan kelembutan pada keluarga itu. Tetapi sekiranya Allah nakkan kebaikan bagi satu masyarakat ataupun satu negara, Allah kurniakan seorang pemimpin yang takutkan kepada Allah, yang mana pemimpin itu akan membawa keselamatan di dunia dan juga keselamatan di hari akhirat. Jadi kalau diri yang kaitan dengan ilmu, kalau keluarga kaitannya dengan kelembutan, tetapi untuk masyarakat dan negara ada kaitannya dengan kepimpinan. Namun apa yang kita nak muhasabahkan dalam tajuk muhasabah kepimpinan pada hari ini adalah kepimpinan yang lebih umum. Bukan hanya kita melihat kepimpinan yang tinggi, iaitu kepimpinan negara, wakil rakyat dan sebagainya, tetapi kepimpinan semua kita. Sesuai dengan maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Maksudnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin tu akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan tentang kepimpinannya. Jadi kalau dikatakan, oh ini bukan tajuk saya, bukan tajuk yang berkaitan dengan semua orang, ibu bapa, yang berkaitan dengan ketua pejabat, yang berkaitan dengan suri rumah, suami, isteri dan sebagainya, semua ada daerah kepimpinan masing-masing, Jadi apabila kita katakan muhasabah tentang kepimpinan, ini muhasabah yang menyeluruh, bukan saja untuk seorang, tetapi setiap seorang daripada kita. Semua orang akan ditanya oleh Allah tentang kepimpinan. Yang dikata kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Yang dikata akan ditanya tentang kepimpinan. Jadi sebelum Allah tanya kita, lebih baiklah kita mulakan dengan muhasabah diri kita sendiri. Kita tanyakan diri kita sejauh mana keberkesanan kita, sejauh mana impak kita, sejauh mana kita telah menjalankan tugas kita sebagai kepimpinan ini dengan baik. Untuk itu saya ingin membawa satu model yang saya ambil daripada pembacaan, yang rasa model ini model yang terkini, iaitu model kepimpinan 5 peringkat yang diaspirasikan oleh John C. Maxwell. Walaupun dia bukan Islam, tetapi saya rasa hikmahnya ataupun kerangka tahap-tahap kepimpinan ini boleh kita ambil dan kita adaptasi dan kita bagi satu inovasi yang kita bagi warna dan nafas Islam kepada kerangka yang ada dalam dipersembahkan oleh model kepimpinan 5 peringkat ini. Kalau kita lihat dalam membicarakan tentang 5 peringkat kepimpinan, nanti kita akan tengok kita berada di tingkat mana. Jadi orang yang berada di bawah, mesti kata, adalah motivasi untuk meningkatkan diri ke tahap yang lebih tinggi, dan orang yang ada di peringkat pertengahan untuk pergi lebih tinggi lagi, dan siapa yang ada yang paling tertinggi, dia ada motivasi untuk mengekalkan kepimpinannya di tahap yang telah terbaik itu, insya-Allah. Ada 5 kepimpinan, tahap kepimpinan. Yang pertama, kepimpinan bertahap jawatan, iaitu berjawatan, kuasa. Yang kedua, kepimpinan yang berteraskan perhubungan. Tadi jawatan, yang ini perhubungan. Dan yang ketiga, kepimpinan yang bertahap hasilan ataupun impak ataupun yang dikata result dalam kepimpinannya. Dan keempat, pemimpin yang dapat melahirkan pemimpin. Itu yang keempat. Dan yang kelima ialah bila penghormatan ataupun respect yang sangat tinggi diberikan kepada pemimpin hingga dia menjadi ikon kepada kebaikan ataupun prinsip kepimpinannya. Jadi ada 5 lah. Jadi izinkan saya berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, tentang 5 tahap kepimpinan ini. Dan nanti kita akan sorot kepimpinan. Bukan untuk menyuluh orang lain, tetapi untuk menyuluh kepimpinan diri kita sendiri. Baik, yang pertama, kepimpinan bertahap jawatan. Yang ini kepimpinan yang paling lemah sekali, yang paling terkebawah, orang kata paling corot lah. Dia boleh jadi pemimpin kerana jawatan yang ada padanya, yang dia punya. Jadi kalau tidak ada jawatan itu, dia tidak ada kepimpinan. Ingat kepimpinan, leadership is influence. Maksudnya dia hanya ada jawatan tetapi tidak ada pengaruh. Jadi orang yang macam ni kepimpinannya sangat lemah, hingga apabila orang tidak mentaatinya,
dia akan mengugut dengan jawatannya. You tengok siapa saya. Saya bos tau. Oleh kerana saya bos, you kena patuh saya. Jadi dia akan menengking-nengking, dia akan menggunakan faktor 2, ganjaran dan hukuman untuk orang patuh kepadanya. Ya, orang kata ini pemimpin yang autokrasi lah, iaitu yang dia hanya guna carrot and stick saja, ya, ganjaran dan hukuman untuk mendapat ketaatan kepadanya. Jadi orang yang menjadi kepimpinan tahap jawatan ini ditaati, orang kata ambil hati je, ataupun separuh hati je. Ya, orang kata kenapa you tak ada, ambil hati sajalah. Ya, bukan sepenuh hati orang bagi. Jadi artinya kalau orang bagi ketaatan kepada dia pun tak sepenuh hati, kerja yang diberikan kepadanya, tugasan yang diberikan olehnya pun dilaksanakan dengan separuh hati. Jadi pemimpin yang begini akan gagal dalam kepimpinannya. Kalau dalam rumah tangga pula Ustaz Irwan, ibu bapa yang sepatutnya memimpin bukan atas kerana dia melahirkan anak itu, bukan. Oleh kerana dia yang melahirkan, dia yang lahir dulu, maka dia jadi bapa, kemudian dia jadi ibu, maka dia jadi pemimpin. Tidak, ya. Tetapi dia bukan atas jawatan dia sebagai ibu bapa, tetapi sebagai orang yang berpengaruh. Artinya bapa mesti jadi wira dan ibu mesti jadi wirawati kepada anaknya. Jadi inilah yang dikatakan pemimpin atas dasar jawatan semata-mata. Dan orang ni bila tidak ada jawatan, Ustaz Irwan, bila tak ada jawatannya, orang tak tahu dah dengan dia. Ya? Bukan orang nak hormat, nak pandang pun tidak. Jadi kita boleh tengok orang macam ni, kepimpinan 100% ataupun 100% berdasar jawatan saja. Cuba lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebelum ada jawatan sebagai rasul yang diberi oleh Allah pun dia telah dijadikan pemimpin. Yang gelaran Al-Amin itu diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, kerana kewibawaan Rasulullah, kerana ketepatan masa Rasulullah. Jadi artinya Rasulullah menjadi pemimpin lama sebelum ada jawatan. Jadi tahap kepimpinan Rasulullah bukan di tahap ini. Jadi kita minta janganlah kita berada tahap yang pertama, kepimpinan hanya melalui jawatan semata-mata. Yang kedua, kepimpinan berdasarkan perhubungan. Yang ini dah naik sikit Ustaz Irwan, kerana pemimpin ni dia boleh menjalinkan hubungan yang baik dengan orang yang dipimpinnya. Dia ada kemesraan, dia sering bersama, dia dengar luahan, dia sentiasa ada komunikasi yang baik dengan orang yang dipimpinnya. Jadi kalau kita lihat dia diminati. Dia menjadi popular kerana dia tegur sapa, manis muka, alhamdulillah. Sebab itu dalam kepimpinan kita tengok, kalau siapa yang adalah, mana tahu ada yang mencatatnya, dia ada dalam rumus kepimpinan dalam perhubungan ni, R campur R tolak R sama juga R. Jadi kalau R yang pertama kita ada rules, kita ada undang-undang, campur dengan R yang kedua iaitu regulation, kita ada peraturan regulation, tetapi without, tolak dengan R satu, relationship yang dikatakan perubahan, sama juga dengan R yang keempat apa? Rebellion, pemberontakan. Jadi sekiranya kita hanya ada rules, kita ada regulation tanpa relationship, kita akan dapat rebellion, pemberontakan. Sebab tu ini dialami oleh pemimpin berdasarkan jawatan tadi. Dia tidak ada perhubungan. Tetapi pemimpin yang tahap kedua ni, dia sudah ada perhubungan, relationship. Artinya kalau kita lihat dalam keadaan biasa lah Ustaz Irwan, orang yang ada di dalam orang yang menjadi pemimpin yang ada perhubungan yang baik ni selalunya organisasi dia harmoni. Semua harmoni dalam keadaan yang baik, aman, damai. Tetapi ada satu kekangan. Kepimpinan tahap ini pun dia ada kekangan dia, yang sepatutnya dia tidak boleh berada di terus itu. Organisasi harmoni tetapi kurang produktif. Tidak ada pencapaian yang boleh dilihat dan boleh diukur. Kerana organisasi itu misal kata berteraskan produk, katalah berteraskan produk ataupun berteraskan perkhidmatan, ataupun yang sekarang ni kita guna KPI ataupun balance scorecard lah dalam organisasi, KPI, Key Performance Indicators. Indicators tu artinya boleh dilihat, dan juga balance scorecard yang ada keuntungannya, yang ada kecapaian di bidang-bidang tertentu. Tetapi pemimpin yang ada perhubungan yang baik ini dia harmoni, tetapi dia tidak ada produktiviti dan kualiti kerja. Jadi kalau dalam keluarga pula, kalau kita tengok kepimpinan yang macam ni, keluarga dia bagus,
hubungan bagus tetapi tidak ada pencapaian, tidak ada peningkatan taraf hidup, tidak ada peningkatan di sudut ekonomi, anak-anak di sudut pelajar dan sebagainya. Jadi artinya dia menafikan, kalau kita lihat kebahagiaan itu kata Rasulullah antaranya ialah rumah yang luas, kenderaan yang baik. Persoalan-persoalan yang dikatakan material dan fizikal ini tidak boleh kita pinggirkan terus. Walaupun itu bukan satu keutamaan, tetapi itu satu juga pencapaian. Ya, dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin Islam, saya kata, mesti produktif. Mesti ada KPI yang tinggi. Ibu bapa yang memimpin satu keluarga, mesti rumahnya bertambah selesa, contoh ya, dari masa ke semasa. Kenderaan yang baik untuk melaksanakan tugasan-tugasan dalam kehidupan. Jadi kalau kita teruskan dalam kepimpinan yang tahap kedua ni, artinya kita masih lagi kepimpinan yang sudah baik tetapi masih lemah, ya, kalau diukur. Cuba kita lihat kepimpinan yang tahap ketiga, ya, tahap ketiga ni saya pause kejaplah, saya nanti kita berkongsi dengan para pendengar, ya. Kalau kita tengok subhanallah, tahap yang ketiga ini tahap yang sudah ada result. Sudah ada hasil. Pemimpin yang beri impak dan memberi kesan, ya. Bukan saja perhubungannya baik, ya. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu baik perhubungannya dengan para sahabat, sehingga Rasulullah sentiasa bersama dengan sahabat, ya. Tahu hati budi para sahabat dan sebagainya, sehingga dikatakan Rasulullah tidak pernah buat 3 perkara ni bersendirian. Mesti dibuat secara berjemaah, iaitu makan berjemaah, solat berjemaah, dan musafir mesti berjemaah, ya. Artinya Rasulullah bersama dalam bentuk yang kedua tadi, perhubungan yang baik. Tetapi Rasulullah memberi impak kepada kepimpinannya. Contoh, ya, kalau kita lihat semasa Rasulullah menjadi orang yang berpengaruh sebagai usahawan, ada keuntungan. Ada keuntungan. Jadi artinya Siti Khadijah melihat ada yang kata pencapaian yang boleh diukur. Kalau dulu keuntungan mungkin sebelum diberi amanah kepada Rasulullah, mungkin tahap keuntungan tu macam ni saja, tahap macam ni. Tetapi apabila diberi kepada Rasulullah, ada nampak, boleh dilihat dan boleh suka. Keuntungan tu mungkin berlipat ganda. Ini satu tanda yang boleh dilihat dan boleh disuka. Kemudian Rasulullah dalam kepimpinannya dapat melahirkan, kalau kita tengok, ada kalau kita tengok daerah Islam makin luas, ya, sehingga dapat menegakkan negara Islam Madinah, kemudian dapat melakukan pembukaan kota Mekah, dan nampak daerah Islam tu luas. Boleh ditengok di atas peta pembesaran daerah-daerah Islam tu. Yang ini dikata measurable dan observable. Ya. Kemudian kita lihat dah nampak KPI kepada penyatuan antara Muhajirin dan Ansar, antara Aus dan Khazraj. Maksudnya nampak kepimpinan itu. Jadi artinya bukan perhubungan yang kosong saja, tetapi perhubungan yang terarah kepada melahirkan produktiviti. Ini yang dipimpin oleh Rasulullah. Yang ketiga, artinya ada keuntungan, ada produktiviti, ada pencapaian ekonomi dan sebagainya. Di sini kita lihat, ya. Jadi cukup sekadar yang tahap yang ketiga. Artinya kita nak bagi tahu kepimpinan tidak boleh terus selesa dalam perhubungan yang baik, tetapi pemimpin mesti berani, saya katakan, berani membuat satu tindakan yang tidak populis, yang tidak popular untuk mencapai matlamat organisasi itu. Tapi sekiranya dia suka dalam comfort zone tadi, dia suka menjaga keharmonian, dia tak suka buat satu perkara yang orang kata yang mencabar. Dia tak nak masuk courage zone dia duduk dalam comfort zone saja. Sebab apa? Nanti kalau dia buat tindakan ataupun dia ada kerja, nanti orang marah. Jadi dia nak jaga hati je pengikutnya supaya harmoni. Akhirnya dia tak buat satu kemajuan kepada organisasi. Jadi saya cukup setakat kepimpinan yang ketiga. Nanti kita tengok keempat dan kelima, insya-Allah. Teruskan. Okey. Kalau kita lihat yang keempat ini, ya, dia lebih tinggi lagi. Kalau tadi kepimpinan tu memberi impak kepada matlamat organisasi, visi-misi organisasi yang kebanyakannya bersifat material dan fizikal. Tetapi kepimpinan kita kena ingat, kepimpinan dia beza dengan pengurus. Kerana contoh, saya bagi contoh, pemimpin dia fokus kepada pekerja, tapi pengurus dia fokus kepada kerja. Pemimpin dia kata let's go, tetapi pengurus kata go. Dia let's go artinya dia bersama. Jadi artinya pemimpin ini fokus dia kepada manusia. Dia bukan kepada sesuatu yang berkaitan dengan madiyah semata-mata. Walaupun impak kepimpinan itu boleh diukur, tetapi
ketinggian seorang pemimpin itu apabila dia memberi impak kepada manusia. Ini penting ya. Jadi kita bukan haiwan berteknologi, hanya fokus kepada soal-soal fizikal dan material. Jadi kepimpinan yang baik ialah pemimpin yang mendidik, melatih, membimbing supaya pengikutnya boleh melaksanakan kerja, bukan dia melaksanakan kerja. Ini beza dengan pengurus. Pengurus dia melaksanakan kerja melalui sistem. Tetapi pemimpin dia melaksanakan kerja melalui orang, manusia. Jadi di sinilah. Sebab itu pemimpin yang di tahap yang keempat ni, dia yang dikatakan reproduction. Reproductionnya artinya pemimpin yang baik ialah pemimpin yang boleh melahirkan pemimpin. Sekali lagi saya ulang ya. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang boleh melahirkan pemimpin. Artinya dia ada konsep latihan. Konsep latihan ni 3 saja kalau kita tengok secara ringkas ya, Ustaz Irwan ya. Mula-mula saya buat, kalau kita pemimpin ya, saya buat, pengikut tengok. Ya. Kemudian saya dan pengikut buat sama-sama perkara tu ataupun pekerjaan tu. Dan yang ketiga, dia buat, saya tengok. Ini yang dikatakan dalam rumah tangga pun begitu juga. Kita tengok, kita mula-mula kita buat kerja untuk anak kita lihat. Kemudian kita sama-sama buat. Kemudian dia buat, kita lihat. Begitu juga dalam organisasi. Mana-mana saja pemimpin dia bukan saja nak kerja itu terlaksana, tetapi bagaimana dia boleh melahirkan ramai lagi orang yang boleh melaksanakan kerja itu. Jadi subhanallah kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepimpinannya dah sampai ke tahap ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang boleh melahirkan pemimpin 4 khalifatul rasul, penggantinya. Bermula daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali 4. Ya. Kemudian Rasulullah dapat melahirkan kepimpinan hebat 10 ahli syurga. 10 ahli syurga ni confirm syurga. Ya. Kemudian dapat melahirkan 313 ahli badar. Ahli badar yang memang ini yang kemudian 124,000 para sahabat. Mereka ni semua sebagai ashabikan nujum, sebagai bintang-bintang di langit. Semuanya pemimpin yang kita diberitahu melalui faktanya 124,000 para sahabat ini hanya 1/4 ataupun 1/3 saja pusaranya ataupun makamnya ada di Mekah dan Madinah. Tetapi 2/3 lagi ataupun 3/4 lagi berada di luar Jaziratul Arab untuk menyampaikan Islam. Artinya kepimpinan mereka lah yang menyebabkan seluruh dunia Islam. Jadi bayangkan mission Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan manusia ni memang kehebatan. Memang hebat memang hebat, kehebatan yang sukar ditandingi. Saya teringat apa kata Syahid Hasan Al-Banna bila dia tanya kenapa dia kurang menghasilkan buku, kenapa dia kurang mencetak buku, dia kata aku sibuk mencetak manusia. Jadi artinya Hasan Al-Banna dia fokus kepada melahirkan kader-kader dakwah. Sehingga kalau kita tengok sekarang ni ikhwan pemikirannya, caranya dan sebagainya mempengaruhi semua gerakan-gerakan Islam. Cuma adalah ubah suai di sana-sana berdasarkan wakil atau zuruf tempat itu tersendiri kita ini. Jadi pemimpin ni melahirkan pemimpin ini sehingga apa? Sehingga walaupun dia sudah tidak ada di tempat itu, di bahagian itu, pencapaiannya tetap seperti biasa. Saya nak memetik kata ada setengah yang kita dengar selalu dalam perbualan lah. Tetapi ini perbualan ni nak reflect diri kita lah. Kadang-kadang kita pun kata gitu. Kalau kadang-kadang kita dah tinggalkan satu bahagian ataupun satu unit ataupun satu syarikat kita dah tinggalkan. Tengok, kita kata bila saya tinggalkan unit tu, kalau tinggalkan bahagian tu, tengok dia dah tak macam maju macam saya dulu. Bahagian tu sejak saya dah tak jadi macam Ustaz Irwan lah. Saya nauzubillah lah kata tak jadi pengacara dah, kata tengok dah tak ada, hilang seri Islam tu indah ke apa boleh kata gitu. Tidak. Waktu itu walaupun kita nak menonjolkan sebenarnya kelebihan kita, tetapi sebenarnya secara tidak langsung kita sedang menonjolkan kelemahan kita. Kerana semasa di bahagian itu, semasa di unit itu, semasa di syarikat itu, semasa di bahagian itu, kita tidak melahirkan pemimpin pelapis. Pemimpin yang baik ialah apabila dia tidak ada di tempat itu, mission dan vision itu terus dijalankan oleh pemimpin-pemimpin ini. Jadi sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang kita lah lihat hebatnya pemimpin tu, dia kelihatan dia nampak terlalu gah. Sehingga bila dia tiada di situ, seolah-olah orang lain tidak mampu menggantikannya. Sebenarnya itu bukan pemimpin yang gah. Dia pemimpin yang baru di tahap ketiga.
dia tidak melahirkan pemimpin pelapis. Sebab itu orang kata, kita tengok Napoleon, selepas Napoleon dia panggil Little Napoleon, Napoleon kecil, sebab dia tidak melatih. Tetapi tidak kepada diri Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin. Kalau tengok pemimpin-pemimpin yang dilahirkan selepas Rasulullah, walaupun mesti tidak dapat menandingi Rasulullah, tetapi kewibawaan, ketakwaan mereka, subhanallah, masih lagi di peringkat yang tinggi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menjadi melahirkan kepimpinan, satu generasi kepimpinan, bukan satu orang tapi generasi kepimpinan, walaupun tidak ada jawatan. Kalau kita tengok yang dalam bahagian ini, dia akan terus diziarahi. Contohlah, kata dia seorang pengurus ataupun dia seorang ketua di satu tempat. Tiba-tiba dia pencen dah, umur dah 60 ke, dia pencen dah. Tetapi subhanallah, orang tetap ziarahi rumah dia. Orang tetap datang kepada dia. Kerana apa? Ada personal touch. Kerana apa yang dibuat oleh pemimpin di tahap yang keempat ini, bukan dia buat kepada organisasi, tetapi personal touch kepada manusia yang dipimpin sendiri. Hingga akhirnya walaupun dia tak ada jawatan, walaupun dia tidak ada di situ lagi, tetapi orang terus ziarah dia, terus minta pandangan dia, kerana ada hubungan pribadi yang terlalu intim, kerana dia membina manusia, bukan membina bangunan ataupun membina produk. Ini yang dikatakan reproduction, pemimpin yang boleh melahirkan pemimpin, tahap yang keempat. Alhamdulillah. Jadi itu dia antara dapat kita bersama untuk kali ini dalam perkongsian kita dalam rancangan Islam Itu Indah, pastinya dengan tajuk Muhasabah Kepimpinan bersama Ustaz Fahrul Mak Joy. Waktu ini kita terus saja untuk bersama-sama dengan para pendengar yang ingin mengajukan persoalan pertanyaan, boleh terus ke talian 03-62051500 ataupun juga try secara SMS ke 39111 dan tidak ketinggalan di Facebook Ikhwan FM. Bersas kita nak mulakan dengan pendengar melalui Facebook. Waktu ini katanya Raji Hasan, Assalamualaikum Ustaz. Katanya seorang yang tak tinggal solat, kuat ibadah, suka menegur dan menasihati orang di khalayak ramai, tetapi tidak berjaya membentuk keluarga sendiri melakukan yang sama. Kadang-kadang ada yang mengata di belakangnya. Di pandangan Ustaz dalam hal ini, silakan Ustaz. Ya, sebenarnya betul kalau kita kata kepimpinan yang berjaya, dia ada 2S. Untuk kita berjaya dan menang dalam kepimpinan kita, mesti sabar dan solat. Bukan S yang ketiga, spekulasi, bukan sabar dan solat. Tadi menjawab kepada pertanyaan, berkongsilah sebenarnya dengan Haji Hasan. Kadang-kadang berlaku dua keadaan. Kita boleh lihat pada dua keadaan. Kadang-kadang seorang tu dia rajin solat, kepimpinannya berhasil di luar, tetapi kadang-kadang anak-anaknya sendiri atau keluarganya ada kepincangan. Kita boleh lihat dua sudut. Satu sudut ialah satu ujian bagi dia. Itu ujian, kerana ujian. Kadang-kadang kita dah didik, bukan kita tak didik, kita didik tapi tak menjadi. Tapi kita tak berhenti terus mendidik. Jadi kita takkan kecewa. Jadi apakah kita nak tunggu anak kita berjaya jadi baik baru kita nak cuba ingatkan anak orang lain? Tidak. Yang saya katakan dulu, jangan terperangkap dengan tipuan syaitan. Artinya kita terus didik-didik walaupun belum berjaya mendidik anak kita sendiri, tetapi jangan putus asa. Kita terus mendidik anak kita, pada masa yang sama kita mendidik juga anak orang lain ataupun masyarakat. Ini adalah ujian yang datang kepada Allah, supaya kita tidak bangga, supaya kita tidak ujub, supaya kita tidak takbur dengan kepimpinan kita. Jadi ada di satu sudut Allah letakkan masalah, supaya dengan masalah itu kita muhasabah diri kita, supaya kita tidak bangga dengan pencapaian mendidik masyarakat, kerana anak kita sendiri belum lagi berjaya kita didik. Itu satu sudut. Satu sudut yang lain, kita boleh ini menunjukkan bahawa mungkin terjadi ketidakseimbangan dalam penyusunan tugas, sama ada di sudut masa ataupun di sudut tumpuan kita. Kadang-kadang, minta maaf kadang-kadang kesibukan kita dengan kerja-kerja luaran kita menyebabkan kita teralpa, orang kata, pada keluarga sendiri. Kita sibuk berdakwah, tetapi masa yang ada pada keluarga kita sangat sedikit, sangat terbatas. Semalam saya terbaca dalam bahasa Inggeris dikatakan bahawa bila anak kita datang, doktor ataupun kita punya anak perempuan kita atau anak lelaki datang untuk bertanya kita, jadilah sahabat kepada anak-anak kita sebelum dia bersahabat dengan orang-orang lain. Jadi sebenarnya untuk bersahabat ni kena bagi masa. Sebab tu dalam menghadapi keluarga ni, saya tidak percaya kepada quality time.
Tetapi saya percaya kepada kualiti dan kuantiti masa untuk diberikan masa, ya. Saya buat satu analogi dulu tentang oksigen. Saya bagi Ustaz Irwan oksigen yang paling berkualiti tapi sikit. Contoh tak bernafas juga, ya. Jadi kualiti oksigen itu penting dan juga kuantiti yang mencukupi untuk kita melakukan proses orang kata bernafas dan juga pernafasan. Ya, ini penting dalamnya. Jadi sebagai satu muhasabah lah Tuan Haji, yang kita kata yang pertama memang Allah nak menguji, yang kedua untuk kita muhasabah apakah kita bagi masa yang sama ataupun bagi masa yang sesuai untuk keluarga kita di samping kita mendakwah keluar. Itu satu pandangan. Masya-Allah. Okey, kita teruskan untuk waktu ini di talian bersama kita dari Pahang, Siti di talian, silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya Siti daripada Pahang. Saya Ustaz nak tanya sikit, apa pandangan Ustaz berkenaan dan suami itu sebagai pemimpin dalam keluarga, tapi kadang-kadang suami itu tak melaksanakan tanggungjawab sebagai pemimpin dan isteri itu pula mengambil alih kepimpinan tu, sebab kalau tak ada orang yang melaksanakan tanggungjawab tu kan untuk memimpin anak dan sebagainya. Jadi suami itu lebih banyak berdiam diri, ikut dan tak menunjukkan apa-apa, macam kurang menunjukkan teladan kepimpinan tu. Jadi isteri tu yang memimpin lebih. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Siti daripada Pahang. Pada keadaan yang ideal, sebenarnya ideal, dia bertanya tentang lelaki ataupun suami yang sepatutnya menjadi pemimpin, ya. Memang keadaan yang ideal begitulah. Kalau dalam organisasi, kalau kita katakan pemimpin itu suami, pengurus itu isteri dan anak-anak sebagai kaki tangan apa subordinate, kalau kita sepatutnya suamilah yang menunjukkan kepimpinan yang tinggi sesuai dengan ayat Quran, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ya. Lelaki adalah pemimpin kepada wanita. Tetapi itulah, ya, kalau kita kata Allah menguji manusia ni tak sama, ya. Jadi kadang-kadang dalam satu keluarga itu suaminya tidak memainkan peranan sebagai sebagai pemimpin. Jadi waktu itu macam Puan Siti kata tadi, ada kesedaran dari pihak isteri, takkan nak dibiarkan begitu saja. Jadi dia pun ambil alih kepimpinan tu, bukan rebut kuasa, tetapi hanya untuk menjalankan peranan. Jadi kita lihat, ya, dalam soal kepimpinan ini lelaki dan wanita dibezakan, tetapi bukan dibezakan darjat, tetapi dibezakan peranan. Ya. Tetapi pada ketika-ketika tertentu apabila lelaki tidak berperanan, maka tidak salah bagi si isteri untuk menjalankan peranan. Sebab kalau terus saling salah menyalahkan antara suami dan isteri, siapa yang akan rugi? Anak-anak akan rugi, ya. Anak-anak akan menjadi mangsa. Jadi tidak salah untuk isteri take over dalam masa yang sama, pada masa yang sama tolong mendoakan pada suami, dan mungkin ya, suami yang tidak sedar ini, yang tidak sedar potensi diri dia sebagai pemimpin akan tersedar kelak apabila dia nampak bahawa tugasnya yang selama ini yang sepatutnya dipikul telah dipikul oleh isterinya. Jadi syabaslah bagi isteri yang memikul dua tugas ini, ya. Saya rasa tidak salah sebagainya. Sebab kepimpinan wanita dalam dalam soal-soal tertentu sebenarnya lebih hebat lagi daripada lelaki. Contoh dalam kepakaran tertentu, misal kata dalam bidang perubatan, dalam bidang keuangan, kalau kita tengok dalam bidang-bidang tertentu, ya. Jadi bila ada wanita yang lebih pakar dalam bidang itu, maka dialah menjadi ketua, bukan lelaki. Tetapi dalam kepimpinan nukleus, iaitu kepimpinan keluarga, tak boleh ambil alih. Tak boleh ambil alih. Tetap lelaki sebagai pemimpin. Dan kita berdoalah supaya tidak adalah suami-suami yang begini, ya, yang berlepas tangan, yang tidak ada, tak mau bertanggungjawab dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Kita teruskan lagi dengan rakan-rakan kita di pendengar kita waktu ini, yang mana menghantar di SMS, kata Hindun Haji Husin, kita yang dipimpin mahukan pada jalan yang diredai Allah, tetapi orang yang memimpin kita memandang remeh kesalahannya dan tak mahu pula menerima teguran oleh orang yang dipimpinnya. Jadi bagaimana Ustaz? Ya, ini banyak terjadi Puan Hindun, ya, yang kita katakan kita nak dipimpin dah, kita dah sediakan diri kita untuk dipimpin, tetapi pemimpin tidak menjalankan peranan. Sekali lagi, walaupun dalam situasi yang berbeza, tapi macam juga soalan yang kedua tadi, ya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh mengawal orang lain.
Yang kita boleh mengawal ialah diri kita sendiri, ya. Sebab tu saya kata teras apa-apa pun kembali kepada kepimpinan diri kita sendiri, ya. Sekiranya misal kata pemimpin yang telah diamanahkan, imam dia ketua ke, dia suami ke, dia apa saja yang kita kata tidak menjalankan peranannya, ya, maka waktu itu bukan alasan untuk kita carried away ataupun hanyut sama. Kita tahu keadaan itu, kita kena selamatkan diri kita. Dengan misal kata dengan kita tidak terpengaruh dengan perkaranya, dengan apa yang dia buat. Itu selalu saya katakan, kalau kita tidak berubah, kita tidak mampu merubah kejahatan, jangan kejahatan merubah kita. Kalau kita tak mampu menjadi part of solution, jangan kita jadi part of problem. Ya, sekarang kita tengok dalam, minta maaf saya divert sikit kepada MH370. Kita tak boleh jadi part of solution, tapi kita menambah kebuntuan dengan pelbagai spekulasi. Yang ini tak manis, ya. Saya selalu katakan, kalau kita tak dapat jadi garam yang memasinkan ikan, jangan jadi langau yang membusukkannya, ya. Jangan tambah masalah, ya, kalau kita tak mampu. Jadi kembali kepada tadi, ya. Maksudnya apabila kita nampak keadaan macam tu, kita sendiri berjaga dengan diri kita dan kita selamatkan diri kita sendiri. InsyaAllah apabila kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan kita put aside untuk mengubah dia, ya, jadi kita fokus pada diri kita. Seperti mana tengok, ya, dalam contoh sejarah telah ditunjukkan macam mana Siti Asiyah boleh menjadi isteri yang solehah walaupun pemimpinnya Fir'aun, ya, yang begitu jahat sekali lah, ya. Tetapi Siti Asiyah masih lagi dapat memimpin tauhidnya, imannya di dalam suasana istana yang penuh dengan kemungkaran itu. Jadi ini yang dikatakan, kalau kita hidupkan hati kita, insya-Allah hati kita tidak akan dimatikan ataupun tidak akan dilemahkan oleh sesuatu yang datang daripada luar. Ya, selalu saya katakan, kalau hati kita hidup, ya, what happen in you lebih penting daripada apa yang berlaku kepada diri kita, apa yang berlaku di dalam diri kita. Jadi mudah-mudahan kita terus menghidupkan hati kita dengan akrab dengan Allah, dengan zikrullah, dengan solat, dengan sebagainya. InsyaAllah waktu itu kita akan tidak terkesan dengan pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab. InsyaAllah. Baik, Ustaz, kita teruskan pula dengan pemanggil seterusnya, Ila dari Ceras. Silakan. Okey, saya Puan Ila daripada Ceras. Assalamualaikum lah. Saya nak tanya Ustaz, macam mana kita nak kategorikan pemimpin yang tahap 1 tu memang dia tahap 1, dan tahap 3 dia tidak ada tahap 2. Okey. Ya, terima kasih. Betul. Ini satu sudut pandangan tu yang saya katakan, bila ada perbincangan, ada sudut-sudut pandang yang saya terlepas pandang, ada sahabat kita yang memandangnya, ya. Dia pergi tahap jawatan dia ada, okey. Kemudian perhubungan dia tak ada, tapi dia keluarkan produk, ataupun dia mengeluarkan hasil. Jadi saya rasa ini yang lack dalam kepimpinan, ya. Sebenarnya dia bukan pemimpin, dia hanya pengurus saja. Pengurus, ya, mungkin ada jawatan, okey, dilantik sebagai pengurus, kemudian dia fikir dia hanya kerja, ya. Sistem, ya. Maksudnya dia orang yang profesional tetapi tidak mukmin. Ya, dia orang yang profesional, ada kepakaran tetapi ada high tech tetapi tidak ada high touch. Ya, ada high tech, ada kepakaran tetapi tidak ada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau kepimpinan macam ni, dia mesti kita arahkan dia, dudukkan dia di tahap yang sesuai dengan kepimpinan dia lah. Dia duduk dengan jentera, dia duduk dengan komputer, dia duduk dengan tapi dia tak boleh duduk dengan manusia. Manusia. Dan kalau dalam satu syarikat perlu ada pemimpin lain yang mengimbangi lompang yang ditinggalkan itu. Perlu ada orang yang pujuk lah, perlu ada orang yang buat perhubungan yang baik dan sebagainya. Tetapi sekiranya keadaan itu dibiarkan berluasa, orang akan letih. Ya, orang akan letih. Ya. Orang bukan pekerja-pekerja bukan macam mesin. Ya. Bubuh minyak, bubuh ini, jaga-jaga dia terus jalan. Tak. Manusia dia ada perasaan. Kadang-kadang Ustaz Irwan, ya, dalam satu organisasi, pekerja memerlukan lebih kepada penghargaan dalam bentuk perhubungan yang baik, kemesraan, yang dikata sharing is caring tadi, daripada gaji. You bagi gaji tinggi pun, you bagi bonus banyak pun, tetapi kalau you tidak menghargai pekerja, tidak ada dia kata perhubungan yang baik, lama-lama orang akan letih. Kerana manusia bukan robot.
Manusia bukan robot. Jadi ulasan saya ataupun perkongsian saya dengan Puan Ila, dia katakan tadi, individu yang berkenaan mesti hantar untuk kursus komunikasi. Individu yang berkenaan mesti dihantar untuk menilai manusia yang lebih daripada enjin dan juga harta aset dalam organisasi. Kalau saya tanya pada Ustaz Irwan, kalau di Hakim ini, apa yang lebih berharga? Orang kata bangunan dia ke, kenderaan dia ke, ataupun perkakasan komputer yang ada dalam konti ini ke? Bukan. Yang paling berharga ialah manusia. Manusia. Jangan jadi goose and the golden eggs. Kita hanya harap telur emas tanpa kita menjaga angsanya itu, yang dikata orang yang mengeluarkan produktiviti itu. Ini satu pandangan, insyaAllah. Baik, kita kembali juga untuk pemanggil yang berikutnya, Encik Azhar dari Keramat pula. Silakan. Okey, saya Azhar daripada Keramat. Saya nak tanya, berkaitan dengan kepimpinan. Memanglah kepimpinan itu nak menyuluh diri kita, tetapi andai kata satu orang pemimpin tu di pejabat, tiba-tiba kalau 10 orang kita survey, 8 orang itu mempertikaikan kepimpinannya yang tidak baik. So macam mana? Adakah masing-masing kita nak kala diri sendiri ataupun seorang pemimpin tu yang sudah? Sebab ini banyak berlaku ni. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya sangat berminat dengan apa yang dikatakan oleh Encik Azhar, pemimpin yang tidak sedar dan pengikut yang sedar akan kesalahan pemimpin. Sepatutnya, sebab tu saya kata kepimpinan ini mesti orang yang takut pada Allah, orang yang dipimpin oleh Allah. Bila dipimpin oleh Allah dalam memimpin manusia, maka kita akan ada kesedaran. Contoh Ustaz Irwan, di dalam mazhab kita Syafi'i, kalau imam dengan makmum, bila imam tersilap, makmum akan kata apa? Subhanallah. Subhanallah. Jadi waktu kata subhanallah itu, maka imam akan muhasabah. Apa kesalahan dia? Makmum tak kata tak baca Fatihah. Makmum tak kata rokok dulu. Tadi sujud tak tak sujud, tinggal rokok, terus rokok, terus sujud tak rokok kan. Kita tak boleh kata subhanallah saja. Bila kata subhanallah tu, imam sense. Dia dah akan terasa, apa salah aku? Itu perlu muhasabah. Itu satu yang penting, yang itu kepimpinan dalam solat berjemaah tu boleh diterjemahkan dalam kehidupan berorganisasi dan juga keluarga. Ini subhanallah. Dan kita tengok betapa indahnya teguran itu dengan membesarkan Allah. Jadi makmum dia menegur tu dengan kerana Allah. Atas dasar zikir, atas dasar zikir, bukan atas kebencian pada imam tu ataupun tak suka pada imam. Dia menegur kerana Allah. Dia berzikir subhanallah. Jadi imam akan dia tidak akan besar diri dia sebab maha suci Allah. Dia merupakan. Jadi artinya imam harus ada kesedaran, makmum menegur penuh dengan keinsafan dan kasih sayang. Jadi barulah ada titik temunya. Tetapi kalau imam tak sedar diri dan juga makmum menegur dengan kekerasan ataupun lebih-lebih lagi kita na'udzubillah dengan kebencian, maka tidak akan ada titik harmoni yang dicapai dalam solat jemaah itu. Jadi inilah juga dalam organisasi kita. Jadi sebab itu saya katakan pada pagi ini tajuk muhasabah kepimpinan. Supaya setiap kita melihat kepimpinan kita. Dan apabila kita sentiasa peka dengan kepimpinan ini, kita tengok hablum minallah kita, hablum minan nas kita, di mana akhlak kita dan sebagainya. Seorang punya pemimpin, dia kata dia mesti ma'rifatun nafs. Dia mesti kenal diri dia. Kenal diri ni maksudnya Ustaz Irwan bukan kenal yang tinggi-tinggi macam falsafah tasawuf, tetapi kenal yang asas. Dia tahu di mana kelebihan dia, di mana kekurangan dia. Jadi disitulah nanti kelebihan dia itu menyebabkan dia boleh memanfaatkan organisasi, dan kekurangan itu dia terbuka kepada teguran daripada anak buahnya. Jadi kalau tadi sampai 8 orang daripada 10 orang tak setuju dengan kepimpinan itu, saya rasa itu organisasi yang akan bermasalah. Dan telah pun bermasalah, tetapi masalah itu akan lebih besar lagi. Jadi kita tidak akan boleh memandu. Sebab pemimpin mesti dipercayai. Dipercayai baru ada pengaruh. Pengaruh baru kepimpinan itu bagus. Tapi kalau tidak dipercayai, tak ada pengaruh, kan kepimpinan itu akan lemah.
Itu saja yang saya katakan. Masya-Allah. Baik Ustaz, mungkin kita dah sampai ke penghujung Ustaz. Mohon maaf pada pemanggil dan juga pengantar persoalan melalui Facebook dan juga SMS, dan pastinya di penghujung tutup tirai kita pada kali ini dengan tajuk kita muhasabah kepimpinan, kita serahkan kembali kepada Ustaz untuk dapat kita menyimpulkan kembali dengan tajuk kita. Saya simpulkan dengan kepimpinan yang tertinggi yang kelima, iaitu kepimpinan yang sangat dihormati, iaitu kemuncak kepada kepimpinan. Dia satu kepimpinan yang sudah menjadi ikon kepada prinsip perjuangannya. Ya, jadi apabila menyebut satu-satu sifat yang baik, dia sudah sinonim. Personality, ya, misalnya kata orang sebut Ustaz Irwan, orang ingat Hakim. Sinonim, ya. Bila orang ingat amanah, orang terus ingat Rasulullah. Bila orang ingat As-Siddiq, orang ingat Sayyidina Abu Bakar. Bila orang ingat Al-Faruq, orang ingat Sayyidina Umar. Begitulah kepimpinan yang tahap tertinggi yang kelima, iaitu apabila kebaikan itu sudah serasi dan sebati hingga menjadi sinonim dengan pemimpin itu, dan pemimpin yang begini Ustaz Irwan akan terus memimpin walaupun jasadnya telah tiada. Maksudnya visi kepimpinannya, cita-citanya, ilmunya, jalan hidupnya terus dilalui oleh pengikut-pengikutnya. Ya, tengok, kita lihat Imam Syafi'i, Imam Ghazali, walaupun jasad mereka sudah tidak ada, tetapi kitab-kitabnya, ilmu-ilmunya terus memimpin, dan dia terus disayangi. Walaupun orang tak pernah bertemu mata, tak pernah bertemu muka, hanya melihat kitab saja ataupun mendengar ajarannya, inilah kepimpinan yang paling tinggi, iaitu kepimpinan yang berterusan walaupun jasadnya tidak ada, terutamanya kepimpinan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup untuk memberi kebaikan, kebaikan yang paling utama ialah menunjuk jalan kepada Allah. Dan untuk menunjuk jalan kepada kebaikan, iaitu kepada Allah, kita perlu pengaruh. Dan untuk menjadi pengaruh, kita perlu orang mempercayai kita. Dan apabila orang mempercayai kita, insya-Allah barulah kita pemimpin yang sebenar. Insya-Allah.